Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kesempatan pada kita untuk kita berkumpul pada waktu ini, dan lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan nyawa kepada kita untuk kita dapat melaksanakan ketaatan dan juga menjauhi segala larangannya. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan syurga kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala seringkali ingatkan kita dan juga kita mesti laksanakannya walau apa juga keadaan, tidak lain dan tidak bukan ialah solat. Solat. Kerana solat itu adalah satu kewajipan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita ataupun ke atas kita tanpa ada alasan untuk tidak kita melaksanakan. Dan ibadat istimewanya dia adalah yang disebutkan oleh para ulama sebagai silatul abd, hubungan seorang hamba dengan Tuhan. Jadi ketika mana kita nak menghubungkan ataupun nak berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, tiada cara lain kecuali dengan kita mendirikan solat. Sebab itulah Nabi SAW apabila merasa runsing ataupun ada perkara yang tidak disenangi, cara untuk merehatkannya ialah dengan Nabi menunaikan salat. Baik itu Nabi sebut kepada Bilal, arihna biha ya Bilal, rehatkan kami dengannya, yakni dengan salat itu wahai Bilal. Maknanya salat itu menjadi tempat yang menenangkan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Analoginya, kalau kita sebagai manusia sedang sibuk bekerja ataupun seringkali sibuk dengan tugasan kita yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu, ada tekanan-tekanan yang kita hadapi, maka ada waktu yang kita nak tenangkan jiwa kita, iaitu mungkin sebahagian kita pergi cuti. Betul? Ataupun sebahagian kita mungkin dia kata cara dia nak tenangkan hati, dia makan. Ada orang macam tu. Ada orang nak menenangkan hatinya, dia ambil handphone lah. Penat bekerja, tension, ambil handphone kan? Ataupun dia penat sangat, runsing, telefon mak dia, telefon ayah dia. Itu cara kita sebagai orang biasa untuk menenangkan jiwa kita saat ditekan ataupun tertekan. Tetapi cara yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi SAW ialah dengan solat. Kerana solat itu adalah tempat kita munajat, berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin orang yang beriman dengan Allah, dia rasa tertekan, dia rasa stres kalau dia bersama dengan kekasih dia, kan? Kalau dia duduk dengan kekasih tapi dia rasa tertekan, maknanya itu bukan kekasih dia tu. Waktu orang yang beriman, yang merasakan dirinya itu kekasih Allah dan Allah itu dekat dengan dia, maka saat mana dia ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan ujian, ada tekanan yang dia hadapi, maka tempat dia berbisik adalah Allah Subhanahu wa taala. Cara nak berbisik dengan Allah ialah dengan dia menunaikan solat. Ini solat sunat lah pada waktu yang dibenarkan. Begitu juga dengan solat
fardu. Itu benda yang memang tak payah nak cerita lah. Jadi maknanya orang yang beriman, tempat untuk dia mengadu hal dia kepada Allah adalah dengan dia mendirikan solat. Dan dahsyatnya solat ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, walaupun dalam solat itu adanya sujud, sujud ni kira tempat paling rendah lah. Seseorang itu meletakkan kemuliaannya itu di tempat yang paling rendah, iaitu di atas lantai. Yang mulia pada sisi manusia dalam anggota kita ni kepala kita. Lalu kepala kita yang mulia ini, yang pada kita mulia, kalau orang Melayu pantang pegang kepala kan, sentuh je kepala ada ke nak bergaduh tu. Dia tak sama dengan orang mungkin kita tak tengok kan. Tapi kita ni kepala ni mulia, manusia ini kepala ni mulia. Tapi dahsyatnya ketika mana dia solat, dia mendapat kemuliaan dengan meletakkan dahinya di atas lantai. Itu adalah kemuliaan orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dahsyat lagi ketika mana dia mendirikan salat dan duduk dalam keadaan sujud, dia mengucapkan tasbih subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhan aku yang bersifat maha tinggi dan juga dengan segala kepujiannya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini kedahsyatan seorang yang beriman. Dan dia mendapat kemuliaan, merasa dirinya mulia, merasa dirinya izzah, merasa dirinya kuat ketika mana dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu orang Islam yang benar-benar beriman kepada Allah, ketika mana dia berjihad, dia mendirikan salat, dia berjihad, dia tak takut dengan kematian. Dia tak takut dengan kematian kerana dia telah dimuliakan saat mana dia sujud kepada Allah Ta'ala. Tapi orang-orang yang munafik, nampak macam hebat, nampak macam gagah, nampak macam berani, ketika mana diajak untuk mereka ini berperang, mereka patah balik. Itulah yang berlaku kepada Rasulullah SAW dalam peperangan Uhud. Dengan bilangan 1000 orang prajurit, tiba-tiba 300 orang yang mereka itu solatnya tak betul, entah solat entah tidak, kan, mereka itu diajak pulang meninggalkan tentera baginda sallallahu alaihi wasallam. 300 orang dan 700 orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhirnya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ulama sejarah khilaf adakah mereka menang ataupun tewas, tapi majoriti ulama sejarah menyatakan bahawa dalam peperangan Uhud tentera kaum muslimin itu menang, menewaskan orang-orang musyrikin. Mana pergi 300 yang pulang kembali meninggalkan Rasulullah? Mereka pulang macam tu je. Mereka, kenapa? Puncanya adalah kerana mereka tidak mendirikan solat. Ataupun kalau mereka mendirikan solat, mereka mendirikan solat dalam keadaan bagaimana tuan-tuan? Dalam keadaan yang tidak jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendirikan solat seperti mana yang disebutkan oleh Allah, wahum kusala, dalam keadaan mereka malas. Ada orang tengok, Rasulullah cek, barulah nak tunjuk muka, kata dia ni solat. Tapi kalau tidak, dia tak solat. Itulah yang tunjukkan sikap oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak kongsikan di waktu yang singkat ini antara yang disebutkan oleh para ulama tentang kehebatan salat ialah pertama sekali takfiruz dzunub wal khataya. Dia dapat mengkafarahkan, memadam dosa-dosa kita dan juga kesalahan-kesalahan kita. Itu berdasarkan satu hadis Nabi SAW, yang mana hadis ni selalu dibaca dan diulang-ulang dalam, biasanya dulu dalam TV3 lah, kalau nak masuk waktu solat, dia akan baca hadis ni dengan terjemahannya. Kata Nabi, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Tidakkah kamu melihat kalau seseorang daripada kamu, depan pintu rumah dia ada sebatang sungai, dan dia mandi di sungai itu setiap hari 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai'un, adakah ada kesan kotor lagi pada tubuh dia?
Maka sahabat pun menjawab, qalu la yabqa min daranihi syai'un. Sahabat menyatakan bahawa sudah pasti tidak ada pun sebarang kekotoran pada badannya. Qala fadzalika mathalus salawatil khamsi yamhullahu bihinnal khataya. Maka kata Nabi, begitu jugalah salat 5 waktu, dia akan memadam dosa kamu 5 kali sehari. Maknanya kalau kita salat 5 kali, setiap kali kita mendirikan salat itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Bayangkan tuan-tuan, ini salat fardu. Tak kira lagi dengan solat-solat sunat yang tuan-tuan lakukan, tak kira lagi dengan tilawatul Quran yang tuan-tuan lakukan, tak kira lagi dengan istighfar yang tuan-tuan ucapkan, tak kisahkan lagi tentang selawat yang tuan-tuan ungkapkan. Semua itu kebaikan yang kita buat akan memadam segala dosa kita, akan mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah, kalau kita rasa kita ni orang yang dibenci oleh Allah, sebenarnya tidak. Allah Ta'ala kasih pada kita. Buktinya apa? Buktinya kita ini dengan hanya melakukan perkara yang wajib sahaja pun seolah-olah tiada langsung kekotoran pada badan kita. Apatah lagi kalau kita tambah dengan benda-benda yang tidak wajib, sunat, benda-benda zikir, yang benda-benda yang simple-simple yang kita ungkapkan itu, yang kita sebutkan itu, yang kita zikirkan itu pun sama juga diampunkan dosa ataupun dihapuskan dosa kita dan diangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis, kalau kamu minta syurga, maka mintalah syurga Firdaus. Walaupun pada zahirnya kita rasa macam tak layak tuan-tuan nak minta syurga Firdaus, kan? Tapi rupa-rupanya dengan setiap kebaikan yang kita buat ni, kita duduk dalam surau masjid kita ni, ini kira masjid lah tuan-tuan, kita je nama surau tapi masjid lah, sebab didirikan solat Jumaat. Kita niat i'tikaf sepanjang lalunya ataupun sepanjang berlalunya detik waktu itu, kita punya dosa diampunkan oleh Allah dan darjat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuan-tuan, ini tak sama dengan orang yang mungkin merasakan bahawa sangat susah untuk mendapat keampunan Allah. Sebenarnya tak susah, cuma kita je tak tahu. Kita je tidak merasakan bahawa Allah Ta'ala sayang pada kita. Sebenarnya Allah Ta'ala sayang. Allah Ta'ala buka ruang seluas-luasnya. Itu kata Imam Ibn Qayyim, ketika mana Allah Ta'ala menciptakan kita ini sebagai manusia, sebenarnya tujuan asalnya Allah Ta'ala nak masukkan kita ke dalam syurga. Itu tujuan asalnya. Sebab itu Nabi Adam AS, Allah Ta'ala ketika mana menciptakan dia, Allah Ta'ala letak di dalam syurga. Cuma adalah episod yang kita pun tahu, Allah Ta'ala menceritakan, lalu diturunkan dia ke muka bumi ini. Tapi hakikatnya itulah tempat kita, syurga tu. Cuma bila mana kita dah diletakkan di muka bumi ini, maka cara nak duduk semula ke sana adalah dengan kita mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah Allah itu tidak susah. Tak susah. Nak dirikan solat, syarat nak dirikan solat, kita sebut sebelum ini pun, ustaz-ustaz kita pun sebut benda yang sama. Nak dirikan solat bukan susah tuan-tuan. Ambil wuduk, kan? Ambil wuduk pun bukan susah. Bukan, hatta kalau air terlalu sejuk pun agama kita kata makruh. Kalau air terlalu panas pun agama kita kata makruh. Maka kita ambil lah waktu air kita macam sekarang ni, masa lagi berwuduk, tak perlu kita nak semayang kita pijak bara api. Siapa yang nak semayang kena pijak bara api, barulah dosa dia diampunkan oleh. Tak, agama bukan macam tu. Betapa mudahnya agama ni sehingga kita merasakan bahawa kasihnya Allah Subhanahu wa taala pada kita. Puasa bulan Ramadan ni, kita nak masuk Ramadan nanti, hanya 30 hari dan dilarang sama sekali. Agama kita larang sama sekali. Ini bukan ulama yang sebut ni, Nabi SAW. Agama kita menyebutkan dan melarang kita sama sekali untuk menyambung puasa kita. Maksud menyambung apa? Dah puasa ini tak berbuka, puasa tak berbuka, itu tak boleh. Walaupun pada kita logik akalnya, kalau aku tak buka mungkin darjat aku lagi tinggi kot. Tapi agama kita kata tak. Nak bagi tahu pada kita bahawa kasihnya Allah Ta'ala pada kita. Mudah hanya agama ni. Cuma kita yang tidak ada ilmu, mungkin kita rasa macam payah sangat. Kenapa itu haram ni haram. Ini dimainkan oleh golongan liberal, golongan yang bencikan Islam, golongan orientalis, untuk menjauhkan kita daripada Islam.
Padahal kalau kita nak bandingkan kita punya kepercayaan dengan masyarakat lain punya kepercayaan, kita punya kepercayaan sangat-sangat senang. Sangat-sangat senang tuan-tuan. Kita ikut je, insya-Allah. Kerana agama ini bertepatan dengan naluri yang Allah Ta'ala cipta dalam diri manusia. Naluri kita ni ataupun agama kita ni tepat dengan naluri kita. Kasih kepada wanita. Agama kita suruh kita kasih kepada wanita. Kan? Dulu kalau ikut masyarakat jahiliah, wanita dibiarkan kalau haid, kan, period, dibiarkan selama tempoh period tu, tak balik rumah. Agama kita kata tak balik. Nabi bahkan tunjukkan kepada kita satu pengajaran. Ketika mana Aisyah sedang haid, Nabi berbaring di atas ribaan Aisyah. Nak bagi tahu yang najis itu di tempat itu, di atas najis. Betapa agama mengangkat dan juga menunjukkan itulah naluri manusia. Jadi nak kena belajar sikit je baru kita tahu, oh senang. Ibarat macam orang bila motor tak boleh hidup. Saya motor semalam tak boleh hidup, tuan Haji. Ya, macam mana? Rupa-rupanya bateri je, tuan. Tapi sebab istilah kasar kata bodoh, kan? Apalah motor aku buat hal. Rupanya bateri je. Memang tak boleh hidup. Tapi sebab tak belajar pasal motor ni. Macam tu juga dengan agama kita ni. Jadi kita belajar, kita tahulah bahawa agama kita ni sangat senang. Tuan-tuan mungkin datang awal, alhamdulillah. Datang lambat pun dapat juga solat Jumaat. Cuma Nabi kata beza sikitlah pahala, tapi masih lagi dapat. Kan? Orang yang tak sembahyang, bukan tak sembahyang Jumaat, dia datang lambat, imam dah rakaat kedua, dah tamat rakaat kedua pun. Kan? Tak apa, datanglah solat Zuhur lah. Kan? Tak datang solat Jumaat, ulama kata 3 kali berdasarkan hadis Nabi, 3 kali kalau sengaja. Kan? Tapi nak bagi tahu kata masih lagi ada ruang. Masih kita PKP. Kan? Berapa lama tak sembahyang Jumaat? Tapi adakah kita dikira sebagai kafir belaka, tuan-tuan? Tak. Sebab ijtihad memerlukan kepada, ataupun ijtihad waktu itu memerlukan kepada satu pandangan yang baru. Nak bagi tahu bahawa agama ni sikapnya macam tu, kena dengan naluri kita. Cuma kena belajar sikit. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Ketika mana kita solat juga, antara kelebihan solat ialah raf'u mustawa akhlaqil muslim. Dia mengangkat darjat seorang muslim daripada orang yang mungkin bergelumang dengan dosa, akhirnya dia akan terlepas daripada dosa. Kerana solat itu menjadi benteng kita. Solat menjadi benteng kita. Baik, itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Ini ayat ni selalu kita dengar. Sesungguhnya solat itu menjauhkan kita ataupun mencegah kita daripada melakukan fahsyak. Fahsyak ni benda-benda yang keji dan juga perkara-perkara yang mungkar. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya antara kesan solat ataupun antara kelebihan solat ialah kasbu sakinatin nafsi wa istiqrariha. Dia akan memberikan kepada kita ketenangan jiwa. Orang yang solat, dia akan diberikan ketenangan jiwa. Kan? Kerana solat itu mengajar kita tamakninah. Kan? Ada sahabat datang semayang, Nabi tengok daripada jauh. Kan? Semayang. Selesai semayang, Nabi panggil dia. Kan? Kamu dah semayang? Dia kata saya dah semayang. Nabi kata belum. Semayang balik. Semayang balik. Dia pun semayang lagi. Kan? Habis selesai, Nabi panggil dia lagi. Kamu dah solat? Belum. Dia kata dah. Nabi kata belum. Solat lagi sekali. Sampai kali ketiga, Nabi ajar dia. Rupanya dia solat laju, tuan-tuan. Laju. Solat nak bagi sempurna, bukan kata dia tak solat. Solat, tapi kurang kesempurnaan tu. Nabi nak ajar dia solat yang sempurna macam ni. Kerana solat mengajar kita tamakninah, maka daripada solat itulah kita keluar menjadi seorang manusia yang tenang jiwanya. Kan? Orang yang masuk solat, tiba-tiba imam dalam keadaan rokok, dia berlari kejar dah dapatkan rakaat. Itu Nabi tak bagi. Nabi tak bagi. Kamu kena datang ikut saf. Kalau kita belajar fiqah, saf kita mesti mula dengan tengah, jangan mula dengan tepi. Walaupun pintu masuk tepi, tengok imam dah solat, kita pun takbiratul ihram kat tepi sana, contoh, ataupun tepi sana, kan. Konon-kononnya nak dapatkan rakaat. Lepas tu kita jalan pelan ikut cara mazhab Syafi'i kita lah, 3 langkah stop, 3 langkah stop, kan, sampai berada pada saf dia. Tak boleh, tuan-tuan. Nabi SAW pernah satu ketika melihat seorang sahabat berhenti ataupun selesai solat, tengok di hujung sana. Kan?
Nabi kata jangan, sini. Walaupun terlepas rakaat, terlepaslah nak buat macam mana. Janganlah kelang kabut, berlari you. Kan, Usain Bolt terus tuan-tuan. Wah, sampai-sampai penat. Allahu Akbar. Mengah, tak boleh apa juga. Dan sebab tu dia kena al-waqar dan juga as-sakinah. Maknanya tenangkan jiwa kita, relax. Terlepaslah nak buat macam mana. Kan, salahkan diri sendiri kerana datang lambat. Jadi solat itu mengajar kita akan ketenangan. Baik. Seterusnya, solat juga mengajar kita tentang tauhid sufufil muslimin. Ini berlaku dalam keadaan kita menunaikan solat secara berjemaah. Baik, itu kita bahaskan tentang solat berjemaah ni. Benda kalau orang itu mendengar azan, dia mesti datang solat berjemaah di surau ataupun di masjid. Kan? Dalam hadis Nabi sebut, la salata liman sami'an nida. Tidak ada solat bagi orang yang bagi orang yang mendengar panggilan ataupun seruan azan. Dia dengar surau An-Nur azan ni kan, dia kata tak apa, mayang kat rumah. Tak jadi tuan-tuan, tak jadi. Bukan kata maksud tak jadi itu tak sah, tapi agak berat sikit lah. Agak berat sikit. Ini kita dah bahas dalam bulan lepas dalam kitab Al-Kabair tentang solat berjemaah. Tentang solat berjemaah. Walaupun Imam Az-Zahabi meletakkan meninggalkan solat berjemaah itu satu dosa besar, tapi kita berlembutlah pada mazhab Syafi'i. Cumanya pada kita al-aslu, pada asalnya solat fardu itu mesti dilakukan secara berjemaah, jamaatan. Jadi kalau kita sebut jamaatan secara berjemaah, tengok keadaan. Tempat berjemaah kat mana? Kebiasaannya surau ataupun masjid. Maka kita datang kat sinilah, sebab ini adalah tempat khusus untuk mendirikan solat secara berjemaah. Tapi kalau kata tak boleh sangat, tak sempat, sakit ke apa, tengok di kalangan ahli rumah kita, siapa yang boleh sama-sama dirikan solat, kita berjemaah dengan dia. Kalau kita tengok ada anak kita masih lagi belum solat, abang dah solat belum? Mas, solat dengan ayah. Jangan biar dia solat sendiri, kita solat sendiri. Duduk satu rumah tapi buat benda masing-masing. Tak kena, lagi tak kena tuan-tuan. Lagi tak kena. Islam mengajar kita solat secara berjemaah ni tak kenal siapa-siapa ni. Orang kanan kiri depan belakang kita tak kenal, tapi kita boleh bergerak bersama, bacaan kita sama, kan? Niat kita sama, tawajuh kita sama, kiblat kita sama. Nak bagi tahu yang tak kena adik-beradik, anak beranak pun kena solat jemaah, apatah lagi kalau kita di rumah. Kita kalau sebagai ayah kena bagi tahu kepada anak kita, kalau tak sempat pergi solat jemaah, berjemaah di surau masjid, jom semayang sama-sama dengan ayah. Semayang sama-sama dengan dia. Solat ada isteri kita. Kalau isteri kita tak boleh solat, carilah macam mana pun, usahalah. Sampailah tak ada sangat, tak apalah, semayanglah seorang. Tapi selagi ada ruang, jemaah itu adalah al-aslu. Itu asal dia. Duduk dekat pejabat, dekat office, kan, ajak member sebelah, kan, agak segan. Tak tahulah, saya pun tak tahulah bahasa. Kalau orang jenis malu ni payah jugalah kan. Tapi kita kena latih lah supaya jom solat, gitu je, kan. Lama-lama dia akan tahulah. Lepas tu saya ada kawan, masa saya pergi tahun 2015, ada kawan dekat Mekah, dia kerja dekat syarikat oil and gas dekat sana. Jumpa dia kat sana, dia kata syarikat dia ni, saya tak tahulah syarikat nombor apa, tak ingat dah. Dia kata top 10 ke top 5 dunia ranking oil and gas ni, kan. Saya kata kerja mesti berat ya. Sebab kita bayang kalau syarikat yang terbaik ni kerja mesti stres lah tuan-tuan kan. Macam mana dapat capai KPI dan sebagainya tu, kan. Tapi dia kata tenangnya kami, bos kami, dia kata bos sana pula Arab, kata Arab ni kepala. Tuan-tuan kalau biasa muamalah dengan Arab tahu kan, tangguh esok kan. Janji esok, jumpa esok. Jumpa esok. Wah, bukrah esok. Kami tak tahu lah besok tu bila, kan. Tapi top 10, top 10 ke top 5 itulah. Kata kami kerja biasa je. Maknanya buat kerja rutin kerja. Cuma dia kata rasa istimewanya bila masuk waktu solat, mesti Pak Arab akan ajak solat sekali. Ni member staff kan, jom solat sekali. Zuhur, sebelum mungkin keluar makan ke, solat. Lepas tu masuk ke sarung kerja, asar, sebelum balik solat jemaah, betul balik. Maknanya balik on time, datang on time, balik on time, tapi dapat antara yang terbaik. Maknanya kebergantungan kita tu kepada siapa?
pemilik sebenar alam ni, Allah Ta'ala. Jadi maknanya kita duk berasa macam kita punya usaha sendiri, rupanya Allah Ta'ala yang menentukan. Nak bagi tahu pada kita bahawa solat itu macam tu sifatnya. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan sebab itulah solat ini menjadi satu benda yang diutamakan dalam agama kita, dan dia seringkali ataupun ibadat solat ini seringkali digandingkan dengan ibadat-ibadat yang lain. Contoh sebut tentang sembelihan juga dibandingkan dengan ataupun digandingkan sekali dengan ibadat solat. So, contoh dalam surah Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Dalam surah itu ataupun dalam ayat itu, Tuhan nak bagi tahu tentang ibadat sembelihan korban, tapi disebutkan sebelumnya tentang fasalli, solatlah kamu. Macam kita kata macam tak kena kan, tapi digandingkan juga nak bagi tahu keistimewaan solat. Keistimewaan solat diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga solat digandingkan, seringkali digandingkan dengan ibadat zakat. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Nak beritahu tentang zakat tu, tapi disebut solat dulu. Wa aqimus salah. Kenapa tuan-tuan? Kerana kalau kita tengok balik, kalau kita tadabbur balik ayat tu, orang yang nak bayar zakat ataupun orang si pembayar zakat ni, dia tidak akan bayar zakat ataupun mungkin berat hati nak bayar zakat kecuali kalau dia sudah mendirikan solat. Kerana solat itulah yang akan mengukur tahap keimanan dia. Begitu juga dengan sembelihan korban. Orang tidak akan ataupun berat hati untuk melakukan ibadat korban kalau dia tidak betul-betul melaksanakan ibadat solat. Jadi maknanya digandingkan semua itu. Nak bagi tahu pada kita tentang kepentingan solat. Jaga solat, maka yang lain pun akan selesai. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu indallah yaumal qiyamati shalah. Sesuatu amal ataupun amalan yang paling pertama sekali dihisab ataupun kira dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah solat. Jadi kalau selesai solat kita, maka selesailah yang lain. Moga-moga Allah SWT memberikan kita bantuan, taufik, hidayah, panduan untuk kita mendirikan solat dan utamakan solat secara berjemaah, insya-Allah di surau kita ni tuan-tuan. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Kita sabar, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.